This video is brought to you by Facebook page Guava X Figure. Guava X Figure menawarkan kepada kita pelbagai action figure One Piece yang menarik dan banyak pilihan untuk kita miliki. Sekiranya anda memang sangat fanatik untuk mengumpul action figure, aku cadangkan korang visit Facebook page Guava X Figure sebab kualiti barangan dia memang terbaik. By the way, dia juga ada channel YouTube dia sendiri bernama Guava X Figure. So dalam channel dia ada kongsikan kepada kita koleksi-koleksi action figure dia. Dan dia juga ada buat video unboxing action figure. So jom guys, kita support bisnes Facebook page dan channel YouTube Guava X Figure so that dia lebih maju pada masa hadapan. Link Facebook page dan channel dia aku tinggalkan di ruangan description di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. So dalam video kali ini kita nak berborak santai tentang kapal yang ada dalam dunia One Piece. Dan dalam video ni juga aku akan bagi tahu cara-cara nak join giveaway kedua untuk April ini. Alright. So dalam list aku ni ada 10 kapal yang aku nak highlight kat korang. So dalam list ni based on preference aku je, bukanlah bermaksud muktamad, yang lain semua salah. So korang boleh komen kapal pilihan korang dalam ruangan komen kat bawah. Alright, dalam dunia One Piece ni sebagaimana yang kita tahu ada banyak jenis kapal. Ada yang jenis caravel macam kapal Going Merry, Galleon which is kapal perang besar macam Dreadnought Saber which is belongs to Dawn Creek. Kapal cruise iaitu sejenis kapal mewah untuk penumpang-penumpang menikmati keindahan lautan macam kapal Orbit yang mana dulunya Sanji buat praktikal dalam kapal tu. Kapal berbentuk rakit macam kapal Blackbeard awal-awal dulu. Bahtera iaitu sejenis kapal yang sangat-sangat besar yang bertujuan untuk mengangkut ribuan penumpang. Contohnya macam Ark Maxim dan Noah Ark. Kapal jenis brick sloop iaitu a battleship yang bergantung dengan kecekapan nakhodanya. Contoh kapal jenis ni adalah Thousand Sunny. Icebreaker iaitu sejenis kapal yang dikhususkan untuk berlayar di permukaan lautan yang ada banyak bongkah-bongkah ais. Contohnya macam kapal YT Bay yang merupakan pirate captain di New World dan kemudiannya beraliansi dengan Whitebeard. Kapal submarine atau kapal selam macam Polar Tank, kapal tanker yang bertujuan untuk mengangkut barangan dalam muatan yang besar dan dijadikan transportation untuk barangan cecair dan gas. Don Quixote Pirates ada kapal macam ni bagi mengangkut substance SAD dari Pang Hazard ke Dressrosa. So aku rasa tu je kot, kalau ada korang boleh tambah lagi So tanpa berlama-lama lagi, let's proceed with 10 kapal pilihan Kimi Skoverto. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimi Skoverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimi Skoverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, servis atau media sosial korang. Join grup Telegram Skoverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel Tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Enakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Kontrol. Kapal pilihan aku di tangga yang ke-10 adalah kapal Noah. Kapal Noah atau boleh diklasifikasikan sebagai bahtera ni juga dikenali sebagai the Ship of Promise. Kapal besar ni sebelum ni dia berada di kawasan Fishman District dan sekarang telah dipindahkan ke Sea Forest. Kapal legenda ini telah diciptakan oleh penduduk Fishman sejak Void Century lagi. Adapun asal usul kapal ni masih lagi belum diketahui, cuma menurut Arthur dari tim The Library of Ohara dalam fanmade manga dia mengatakan bahawa kapal Noah ni diciptakan untuk mengangkut penduduk Fishman ke permukaan supaya bangsa Fishman dapat berhijrah dan terus bermaustautin di permukaan dan hidup aman damainya bersama manusia dan bangsa-bangsa yang lainnya. So idea tersebut datangnya dari Joy Boy dan disebabkan dia gagal, itu sebab dia tulis surat permohonan maaf dekat batu bersurat poneglyph. Cuma sejauh mana kebenaran cerita dia sama-samalah kita nantikan nanti. Dan tahap besarnya kapal Noah ni mencecah separuh kebesaran pulau Fishman tu sendiri. Di tangga yang ke-9 adalah kapal
kapal thriller bug. Menurut Brooke, kapal gergasi ini sebelum ini terletak di Florian Triangle, dan menurutnya lagi kapal ini dahulunya sebenarnya adalah sebuah pulau yang terletak di West Blue dan diubah suai menjadi sebuah kapal lanun, iaitu sebuah kapal terbesar dalam dunia One Piece. So kalau diikutkan dalam anime, kapal thriller bug ni merupakan kapal pertama yang memodifikasi sebuah pulau menjadi kapal. Yang kedua adalah Island Ship, juga merupakan sebuah pulau yang diubah suai menjadi kapal. Lepas tu Pulau Water 7, cuma Water 7 tu belum lagi dikonvertkan menjadi kapal. Tapi dalam chapter 431 memang Iceberg ada niat nak jadikan Pulau Water 7 sebagai sebuah kapal. Di tangga yang ke-8, kapal Elbaf. So, sebagaimana yang kita tahu, Elbaf merupakan nama yang dikaitkan dengan bangsa gergasi. Disebabkan saiz raksasa giant tu, sampan biasa untuk bangsa Elbaf ni pun dah sangat-sangat gigantik. Apatah lagi kapal perang dorang kan. Tengok sampan Great Eric dah lah, which is sampan milik Brogy dan Dory. Jadi disebabkan inilah kebanyakan pertarungan di lautan hanya akan berakhir dengan kemenangan kapal Elbaf yang hanya melenggek kapal-kapal musuh-musuh mereka tanpa perlu bersusah payah untuk bertarung. Serius doh, aku tak sabar kalau lepas ni, kalau betul lah lepas Wano Arc ni, Oda akan sambung dengan Elbaf Arc. Tak sabar aku nak tengok saiz comparison kampung-kampung dorang, rumah-rumah dorang dengan Mugiwara Crew nanti. Di tangga yang ke-7, Queen Mama Center. Sebagaimana yang kita tahu, kapal ini adalah milik Big Mom Pirates dan kapal perdana mereka. Kapal ini dikatakan 20 kali ganda lebih besar daripada Thousand Sunny. Dan kapal ini bukan sebarangan besar, kapal ini juga digunakan untuk bertempur. Bagaimana yang kita boleh tengok sebelum ni lah. Dan kapal ini juga digunakan Big Mom Pirates untuk mengutip ufti. Lama tu tak dengar perkataan ufti ni kan. Ataupun ufti bermaksud tribute dalam bahasa Inggeris daripada pulau-pulau yang berada di bawah jajahan Big Mom Pirates, dan dihantar tribute tersebut ke Whole Cake Island. So korang faham-faham lah kan Big Mom ni macam mana. Kegilaan dia bukanlah seperti Nami, tapi kegilaan dia bila dia tak dapat makan makanan favourite dia, dia akan mengamuk dek. Tak dapat makan je pun anak dia sanggup bunuh. Itulah kasih sayang seorang ibu terhadap makanan. Dan apa yang menariknya kapal Big Mom ni, kapal dia boleh menyanyi. Kalau dalam Thousand Sunny nak kena ada Brooke sebagai radio, dalam kapal Queen Mama Center ni tak payah musician dah, kapal tu sendiri boleh menyanyi. Tapi seram juga kan kalau malam-malam tengah belayar tiba-tiba dia nyanyi lagu Enjet semut. Sudah. So dalam carta di atas tadi tu, daripada nombor 10 sampai sekarang, adalah kapal-kapal yang dikatakan gergasi saiz dia. Alright, now kita beralih pula dengan kapal-kapal yang unik dan ada sentimental value pada aku. Alright, di tangga yang ke-6, Arc Maxim. Arc Maxim adalah sebuah kapal yang boleh terbang milik Dewa Enel yang diciptakan oleh anak-anak buah Gunfall. Kat dalam kapal tersebut ada sebuah singgahsana ataupun tahta yang diperbuat daripada emas untuk Enel. Mengada-ngada budak telinga panjang ni. Dan kapal ini berupaya untuk terbang walaupun di ruangan angkasa raya. Main power supply untuk membolehkan kapal ini terbang, of course lah, disebabkan kemampuan Devil Fruit Enel dengan bantuan emas Shandora sebagai konduktornya, dan dibantu oleh 200 jet dial sebagai kontingensi bagi membenarkan kapal tersebut terus terapung. Kapal ini mampu menghasilkan ribut petir yang datangnya dari kemampuan Devil Fruit Enel, yang mana satu je Thunderbolt kapal tersebut mampu untuk memusnahkan seluruh perkampungan, dan kapal tersebut mampu untuk menghasilkan Giant Thunderbolt yang mampu untuk menghancurkan seluruh pulau. Aku memang harap sangat Enel ni buat comeback dalam cerita One Piece ni nanti. And of course aku nak tengok sangat dia fight dengan Kizaru. Memang OP, Ropi. Kapal ni ada dalam list aku pasal dia unik lah. Siapa nak
Nakama first. Dalam segmen SNF kali ni, aku nak highlight IG shop amazing_clothing. Baru-baru ni, diorang ada hantar baju silver relic kat aku yang sangat-sangat cantik. Kalau korang visit IG diorang, korang akan tengok banyak design-design baju yang menarik. Dan sekarang ni, aku difahamkan diorang ada buat banyak promosi. Yang pertama, promosi 3 helai baju dengan harga RM100. Kedua, promosi untuk pembelian 5 helai baju percuma drawstring bag limited edition. Dan ketiga, kalau korang guna kod promo Nakama Kimi, korang akan dapat free postage ke seluruh Malaysia. Untuk maklumat lanjut, korang boleh follow IG shop amazing_clothing dan klik link WhatsApp yang aku sediakan kat bawah. Seterusnya adalah IG shop sunday_do_akmal. Diorang menyediakan kepada kita custom made cake, whole cake, cupcake dan banyak lagi. Aku rasa mungkin korang ada perasan IG shop ni, pasal sebelum ni aku dah highlightkan pun. Cuma kali ni aku highlightkan lagi sebab diorang baru je launch new product untuk korang nikmati, which is Cheesy Baby Do. Ada flavor mango, lotus biscoff dan Nutella. Kalau korang nak tanya pasal pricing, korang boleh follow IG shop sunday_do_akmal atau korang boleh terus WhatsApp dia. Link IG shop dengan WhatsApp ni aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. Di tangga yang kelima adalah Polar Tank. Yang ni pun sebab dia unik dan ada sentimental value. So sebagaimana yang aku bagi tahu tadi, kapal ini merupakan sebuah kapal selam dan dimiliki oleh Heart Pirates. Okey, ni teori kecil-kecilan berkemungkinan design dan nama Polar Tank ni aku rasa Oda terinspirasi dari sejenis ikan kot yang bernama tank, iaitu sejenis surgeon fish. Pasal kita boleh tengok rupa bentuk ikan tu sama dengan kapal ni. Dan nama ikan tu sendiri pun sangat mirip dengan nama julukan Law, which is the Surgeon of Death. Entahlah, aku rasa je lah. Dan apa yang uniknya kapal ini disebabkan dia boleh menyelam. Kapal ni mampu untuk menyerang musuh secara senyap. Dan sebenarnya Polar Tank ni bukannya satu-satunya kapal selam yang ada dalam cerita One Piece. Pasal sebelum ni pun kita boleh tengok ada satu geng lanun naik kapal selam juga. Lepas tu Kobe selamatkan rombongan Alabasta dan Helmeppo kalahkan geng lanun tu. Dan apa yang sentimentalnya kapal ini adalah, yang pertama, kapal ini telah banyak berjasa untuk bawa Luffy dan aliansi dia ke Pulau Onigashima. Yang kedua, masa kat Marineford, kapal inilah yang telah menyelamatkan Luffy masa Luffy pengsan terkejut dengan kematian Ace. Aokiji dengan Kizaru pun tak dapat nak kejar. Di tangga yang keempat, of course, Going Merry. Kalau siapa tak kenal Going Merry, memang dia kena tengok balik cerita ni dari awal. Going Merry adalah kapal pertama Mugiwara Pirates menggantikan sampan kru tersebut. So, kapal ini aku letak dalam senarai adalah disebabkan nilai sentimental dia. Dari East Blue sampailah ke Water 7, kapal yang didiami Cloud berteman ni, iaitu sejenis pari-pari yang hidup dalam kapal yang disayangi dan dijagai dengan baik, telah bersama-sama Mugiwara Pirates dalam suka dan duka dorang. And aku percaya, aku rasa ramai yang menitiskan air mata masa Mugiwara Pirates terpaksa berpisah dengan Going Merry ni. Aku pun banjir jugalah time tu. Gila tak kan? Dan macam sebelum ni aku cerita pasal pedang Zoro tu kan, pasal pedang Yubashiri tu yang Zoro bagi persemadian yang terbaik dan penghormatan terakhir tu. Begitu jugalah persemadian ala-ala funeral Viking untuk Going Merry ni. So kat sini jelas menunjukkan bahawa ultimate team yang sangat-sangat kisahkan nakama dia adalah Mugiwara Pirates. Dan kat sini juga jelas menunjukkan bahawa Oda sangat-sangat berjaya dalam menegaskan dan menguatkan satu-satu watak dan kumpulan watak tersebut berkenaan tema atau cogan kata dorang. Yalah, macam yang kita boleh tengok sebelum ni lah. Untuk Pirates Kaido, bagi aku tema Pirates dorang adalah pembelotan. Macam yang kita boleh tengok apa yang Kaido buat dekat Orochi, apa yang Queen buat dekat anak-anak buah dia. Even anak Kaido sendiri pun, Yamato, belot dengan bapak dia. Begitu juga dengan tema Whitebeard Pirates, which is family. Ohana means family. Family means nobody get left behind or forgotten. Sampai Whitebeard sanggup mengorbankan nyawa dia demi Ace. Lepas tu pula Whitebeard bukan sekadar tak marah, bahkan pergi peluk pula squad yang telah menikam dia. Dan begitu jugalah dengan tema Mugiwara Pirates ni, which is nakama. Sampai non-living things pun diorang anggap sebagai nakama. Dan sayang sangat-sangat
Sampai bertumbuk lah Luffy dengan Usopp going merry punya pasan. So bagi aku, Oda really did a very good job. Di tangga yang ketiga, Oro Jackson. Mana boleh aku tak sebut pasal Oro Jackson kan, kapal Pirate King kot. So kapal Oro Jackson dibina oleh Tom dan satu-satunya kapal yang telah berjaya berlabuh di Pulau Laugh-Tale. Setelah Roger Pirates dibubarkan, lokasi kapal ini sehingga ke hari ini masih lagi menjadi misteri. Macam misteri Nusantara pula. So dalam bahasa Spanish, Oro bermaksud emas atau gold. So kat situ kita fahamlah berkemungkinan kapal Oro Jackson ni diberi nama bersempena Goldie Roger. Tapi kenapa Jackson Kenapa tak Oro Roger? So aku buatlah kajian sikit pasal nama Jackson ni. Ni just tekaan bukan teori pun. So lepas aku kaji kat Wikipedia, aku dapati Jackson atau nama panjang dia William Jackson juga merupakan satu nama milik seorang lanun legendaris Inggeris yang terkenal di sebuah negara Latin Amerika suatu ketika dulu. Dan cerita dia panjang lah kalau aku nak cerita kat sini. So berkemungkinan lah ni berkemungkinan je. Nama Oro yang originated from Spain dan William Jackson yang masyhur di tanah Latin Amerika ni digabungkan Oda untuk letakkan nama kapal Oro Jackson ni. I don't know, I'm just guessing. Ke korang ada pandangan lain? Korang boleh komen kat bawah. Alright. Di tangga yang kedua, The Thousand Sunny. Kapal ini merupakan kapal kedua milik Mugiwara Pirates setelah Going Merry hancur dan dibina oleh Frankie dengan dibantu oleh Yokozuna, si katak sumo gergasi, Iceberg dan foreman Galila yang merupakan shipwright terbaik di seluruh dunia. Selain daripada memiliki ketahanan kayu adam, kapal ni ada banyak gila function-function dia yang menarik yang aku rasa tak ada pada kapal-kapal yang lain. Contoh dia, kapal ni ada soldier dock system, ada channel 0 yang menempatkan roda kayu which powered by Kola. Lepas tu ada channel 1 yang menempatkan Shiro Mokuba iaitu sejenis waver yang Nami dapat dari Skypiea. Channel 2 yang menempatkan Mini Mary. Channel 3 yang menempatkan Shark Submerge. Ada kapal selam siap. Channel 4 yang menempatkan Kurosai FRU. Channel 5 yang menempatkan Brashio Tank dan Channel 6 yang menempatkan kolam berbelon. So disebabkan Frankie sendiri cakap dia akan buat kapal yang terbaik dan berlayar dengan kapal tersebut, so aku rasa Thousand Sunny suatu hari nanti mampu untuk bahkan mengatasi Oro Jackson sendiri. Di tangga yang pertama, Pluton. Setakat yang kita ketahui sampai ke hari ini, Pluton merupakan salah satu daripada the ancient weapon along with Uranus dan Poseidon. Dan dikatakan bahawa Pluton merupakan sebuah kapal perang raksasa yang mampu untuk menghasilkan daya kehancuran yang tinggi. Dan kapal ini juga suatu ketika dahulu diciptakan oleh shipwright Water 7. Kapal tersebut dikatakan mampu untuk menghancurkan sebuah pulau. So kalau korang belum tengok lagi video-video review aku untuk fan-made manga Return to Reverie, korang boleh tengok dekat playlist ni. Aku dah cerita dari chapter 1 sampailah chapter 6, yang mana dalam fan-made manga tu mengatakan bahawa Pluton sebenarnya bukanlah sebuah kapal, tapi sebenarnya Pluton adalah Nefertari Vivi, iaitu seperti mana Shirahoshi yang merupakan manusia yang mampu untuk mengawal Sea King, Vivi pula mampu untuk mengawal Land King. So sejauh mana kebenarannya sama-samalah kita nantikan. Cuma for now kita assume Pluton tu sebagai kapal dulu, sebagaimana fakta yang kita dapat setakat ni. Okay, so gang, that's all I have untuk perkongsian kali ni. And before I end, sedikit renungan. Jangan biarkan apa yang berlaku semalam menghantui hidup anda hari ini. Bahkan baginda Rasulullah SAW sendiri melalui begitu banyak rintangan, halangan, kekangan, gangguan, pukulan, bahkan sampai diludah sebelum Islam berjaya menapak di bumi Allah ini. Padahal martabat baginda adalah seorang nabi, Rasul, Habibullah, kekasih Allah. Namun untuk berjaya, baginda sendiri perlu berusaha sehingga mengorbankan hartanya, masanya, perasaannya, emosinya. Justru apakah yang membuatkan kita merasakan kesenangan akan tiba dengan hanya sekali cubaan? Apa yang membuatkan kita merasakan kejayaan akan datang dengan sendirinya? Bahkan orang yang maksum dari dosa pun bertungkus lumus berusaha hari
demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sehingga melakarkan kemekaran kemenangan. Jangan sekali-kali biarkan kegagalan membuatkan kita mengalah. Sebaliknya, kegagalan membuktikan bahawa kita ada usaha, mencuba, dan kegagalan akan memandu kita untuk menjadi lebih matang dalam membuat keputusan. Sebenarnya apa yang membuatkan kita rasa tertekan bukanlah kerana hadirnya kegagalan, namun kerana apa yang kita inginkan itu bukanlah keinginan kita, bahkan keinginan orang lain yang kita rasakan keinginan kita. Andai kita mula berusaha untuk dapatkan apa yang kita inginkan, barulah sebesar mana pun kegagalan akan kita hadapi dengan ukiran senyuman. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi